Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini dalam keadaan hujan yang penuh rahmat ini dapat kita sama-sama di sini dan tak sabar-sabar lagi untuk kita mendengar satu topik yang mungkin agak bagi kita jarang kita dengar, iaitu Melayu-Melayu dalam hujan. Jadi kita juga ada tugas tadi Mani ada dengan kita Surah EJK, Surah Firdaus, Sama Duduk dan semua tuan-tuan yang dikasih dalam rahmat Allah sekalian. Jadi Prof pun dia datang tadi, dia banyak surah kat sini. Jadi Alhamdulillah dia cari surah, banyak surah, dia pergi surah dan Alhamdulillah itu surah yang paling cantik sekali di Tafsir Puteri ini. Itu adalah melewatkan sikit. Dan insyaAllah kita sama-sama membuka minda, telinga dan hati kita untuk kita sama-sama mendengar tajuk Melayu Raya dalam kenangan. Apapun di sana sudah pasti banyak dia punya pengajaran yang sudah pasti kesimpulannya nanti adalah what's next, apa resolusi dia dan apa yang kita nak perlu kita laksanakan insyaAllah. Kita malamkan juga kedatangan Tuan Safuddin Fauzi Surah Firdaus. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, sama-sama kita memberikan perhatian kepada Al-Fadhil Profesor Dr. Ma'rufah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Fala aqwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Fadhil Fauzi yang saya hormati, Fauzi surau muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Mula-mula sekali saya minta maaf kalau agak terlewat dan juga tak berapa sihat sebenarnya. Alhamdulillah dapat sampai dengan tuan-tuan di sini untuk membicarakan satu tajuk yang besar. Tetapi apakah yang saya dapat sampaikan hari ini memuas hati tuan-tuan atau tidak? Marilah kita sama-sama renungi sejarah bangsa kita sendiri. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna akhrakum min dhikrin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akhrakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha min khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada laki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berkibah, berkabilah, supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha Khabir. Dan inilah pasal apa manusia di dunia, di utara dan selatan, timur dan barat, kita satu keluarga besar, dan satu daripada julai bangsa itulah bangsa kita sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah, jadi dalam hadis ini Rasulullah menangis satu hari. Bakar Rasulullah SAW Yaman, faqalu ma yubkika ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah gerangan Rasulullah menangis? Qala, Rasulullah mengatakan, ashtaqtu li ahbabi, saya rindukan kekasih saya. Qalu, para sahabat bertanya, awlasna ahbabuka ya Rasulullah, apakah kami ini bukan kekasih Rasulullah? Qala la, tidak Rasulullah. La, antum ashabi, kamu semualah sahabat saya. Amma ahbabi taqamun yati min ba'di yu'minu bi wa lam yaruni. Adapun yang saya cintai ialah satu kaum yang belum ada sekarang,
Mereka datang selepas saya. Mereka tidak pernah berjumpa dengan saya, tetapi mereka beriman dengan saya. Itulah yang saya rindui. Dan mudah-mudahan kita lah satu kaum yang dimasukkan tadi. Inilah bumi kita satu masa dulu. Peta yang terawal yang dilukis tentang bumi kita, yang disebut sebagai bumi emas, bumi yang sangat kaya, semenanjung emas ataupun semenanjung tanah Melayu. Dan bagi pengembara yang pernah datang ke sini, inilah syurga. Dan mereka namakan bunga inilah Flower of Paradise, bunga syurga. Dan bumi ini bumi yang sangat cantik, yang barangkali kita tidak pernah rasakan, sebab kecantikan itu dilihat dari orang lain. Bagi mereka inilah keindahan, dan mereka simbolkan dengan syurga. Flower of Paradise dan Birds of Paradise, yang tidak ada tempat lain. Bumi kita bumi yang sangat cantik, dan seolah-olah inilah burung yang berterbangan di syurga mengikut mitos orang barat. Dan burung ini ada banyak kisah mitos di barat, dan dikatakan burung itu cantik, yang hanya ada di negara kita. Orang Indonesia panggil ini manuk kayangan, dan kita panggil burung kasuari, burung cendrawasih. Dan burung ini penuh dengan mitos, dan dikaitkan negara kita dengan mitos ini. Dan negara kita terkenal dengan satu gunung yang tersebut dalam Bible, dalam Injil mengikut Israeliat. Gunung itu disebut sebagai Gunung Ophir, O-P-H-I-R. Dan gunung itu dalam kisah Bible dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat emas daripada gunung tersebut. Dan gunung itulah Gunung Ledang. Ini yang dikaitkan oleh, apabila Bible mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan emas daripada Gunung Ophir untuk dijadikan istananya, ataupun disebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan mereka mencari di manakah Mount Ophir. Apabila Portugis datang ke sebelah timur, Portugis menamakan gunung ini Gunung Ophir sebab di sini banyak emas. Gunung Ledang ialah sumber emas dunia. Orang Melayu tidak tahu, tetapi semua penjajah menjadikan Gunung Ledang yang mereka sebut Mount Ophir sebagai sumber emas dunia. Dan mereka mengatakan Nabi Sulaiman mengambil emas daripada ini. Dalam konteks ini, mereka dalam kitab Bible mereka mengatakan Solomon's Gold ini datang daripada Gunung Mount Ophir. Mereka cuba cari di mana Mount Ophir. Apabila mereka dalam sejarah mereka mengatakan bahawa Gunung Ophir ini berada di semenanjung Arab, tetapi tidak sesuai. Untuk sampai ke Gunung Ophir, mereka harus melayang. Dan Portugis mengatakan Gunung Ophir itu ialah Gunung Ledang kita. Dan jalan di bawah terowong daripada Gunung Ledang ke Gemas ialah jalan untuk mencari emas. Gemas itu asalnya daripada gold, emas. Tuan-tuan sekalian, ini mitos, tetapi Israeliat bercampur aduk dengan sejarah kita. Dan cukup menarik, bangsa yang penuh dengan mitos ini diubah oleh Islam menjadi bangsa yang bertamadun. Kita lihat satu sejarah bagaimanakah bangsa Quraisy yang menyembah berhala, membunuh sesama sendiri, dan diubah oleh Islam menjadi bangsa yang bertamadun. Ini kisah bagaimanakah satu sejarah apabila umat Islam telah berhijrah daripada Mekah ke Habsyah.
sebab diganggu oleh orang Quraisy. Dan ketua rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib bertemu dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya, "Wahai tuan-tuan semua, apakah gerangan tuan datang ke negara saya?" Maka dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan kalimah ini, "Ayuhal Malik, inna kunna qauman al-jahiliyah na'budu asnam wa na'kul maitah wa natul fawaish wa nafdul arham wa nasil jiwa wa ya'kul qawi minna ad-dhaif." Wahai tuanku, kami dulu ialah orang jahiliyah. Kami sembah berhala, kami makan bangkai, kami melakukan perzinahan, kami memutuskan tali perhubungan, kami menyakit jiran kami, dan yang kuat makan yang lemah. Hatta wa'adallahu ilaina rasulan minna, sehinggalah Rasul Allah telah mengutuskan Rasulnya daripada kami. Na'rifu nasabahu wa sadabahu wa amantahu wa afafahu, dan kami tahu kemuliaannya, kebenarannya, dan kemuliaannya, dan kebaikannya. Padana ila ibadillah wahdah, dan Nabi itu mengajak kami supaya menyembah Allah semata-mata. Wa nakhlu ma kunna na'budu nahnu wa abauna min hijarah wa azan, dan mencegah kami daripada menyembah batu dan kayu. Wa amrana bis hadis wa adal amanah wa silatul rahim wa husnul jiwar, dan mengajak kami kebaikan supaya bercakap benar, mengadakan amanah dan silatul rahim, dan melakukan kebaikan pada jiran kami. Wa kafanil maharim adi wa dima wa nahani atawash wa qul zur wa kal malil yatim wa saddaqna wa man nabi wa zalama qaumuna wa wazabuna yuduna illa ibadil usan, dan kaum kami menyuruh kami untuk kembali kepada agama kami asal, dan mereka menzalimi kami, lalu kami pun liudu bin ibadil usan falamma zaluna wa tayfalina wa hadu bainana wa bain adinina fajana ila biladika wa rabbana fi jiwarika wa rajana anna alla nazlim alaika. Dan apabila kaum kami telah menzalimi kami dengan rendah hati datang ke negara Tuanku supaya kami dapat bebas merdeka mengamalkan Islam, dan itulah tujuan kami datang ke sini. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah ketika zaman kegelapan Arab Quraisy, Islam telah mengubah mereka daripada masyarakat yang bertamadun. Demikianlah orang Melayu juga, teman-teman. Orang Melayu juga dalam sejarah Patani yang ditulis oleh Syekh Daud Patani, dia mengatakan orang Melayu hampir sama dengan orang Quraisy, dengan kata-kata yang dicatatkan oleh Imam oleh Syekh Daud Patani. Ketika itu perempuan dengan lelaki tidak kahwin dan tidak haram untuk setidur duduk. Adapun perempuan sangat huriyah, kalau dia hendak duduk dengan siapapun boleh belaka syahadan, maka adalah kahwin itu tidak ada. Dan sebab itu maka bercampurlah Hindi dengan Cina dan orang Melayu, dan beranak bercucu jadi orang campuran, dan orang Melayu pun bercampurlah keturunan zuriat tiada serupa dengan orang Arab. Mengikut Syekh Daud Patani di Patani, sebelum Islam orang hidup sama seperti orang Quraisy jahiliyah. Tidak ada perkahwinan, tidak ada sistem yang bertamadun, dan orang Melayu menjadi keluarga yang bercampur aduk di antara bangsa, sebab Patani adalah pelabuhan yang didatangi oleh banyak bangsa dunia, dan bercampurlah darah orang Melayu, sehinggalah Islam menyelamatkan mereka. Orang Quraisy diselamatkan Islam, dan kita juga diselamatkan Islam. Bagaimanakah Islam datang ke sini? Dengan mudah. Tidak ada satu bangsa yang satu agama, satu bangsa, kecuali Melayu. Di dunia ini tidak ada satu bangsa selain Melayu yang satu bangsa, satu agama. Orang Arab berbagai-bagai agama, bahkan orang Indonesia berbagai-bagai agama, tetapi orang Melayu satu agama, satu bangsa. Apakah sebabnya? Sebab jiwa mereka sangat lembut. Bahkan lidah orang Melayu paling lembut di dunia. Dia boleh sebut semua bahasa dunia dengan tepat. Tidak semua bahasa lain boleh sebut. Kalau dia bercakap bahasa Inggeris, macam orang British, bahkan macam orang Amerika. Kalau dia baca Quran, kalah orang Arab. Kalau dia baca Quran, kalah orang Arab. Orang Arab tak pernah menang tanding Quran, orang Melayu yang menang. Inilah sifat yang sangat istimewa orang Melayu. Oleh sebab itu apabila raja yang berislam, seluruh rakyat berislam, satu sifat yang baik, tapi ada buruknya. Dia mudah mengikut orang lain. Bila ada satu budaya yang baik, dia boleh ikut dengan cepat. Ada budaya yang buruk, dia ikut dengan cepat. Dua-dua either way.
Dan itulah Islam datang. Sebab orang Melayu, kita lihat bagaimanakah akhlak dalam budaya kita sebelum Islam lagi. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi bangsa binasa. Ini pantun sebelum Islam. Kita tidak ada akhlak, kita panggil budi. Tapi bila Islam datang, akhlak ini berpadu dengan budi. Budi ini masuk ke dalam akhlak yang indah. Orang Melayu lemah lembut, menghormati tetangga, menghormati tetamu. Islam datang dan membawa satu benda yang memberi nilai kepada hidup Islam orang Melayu, dan orang Melayu sangat mudah menerima Islam. Tuan-tuan, kita tengok pantun orang Melayu. Tingkat papan kayu bersegi, sampan sakat di belah angsa, indah tampan kerana budi, tinggi darajat kerana bahasa. Cukup indah kata-kata melambangkan budi bahasa orang Melayu sangat lemah lembut. Dan inilah yang dipermainkan oleh seluruh penjajah. Apabila Islam datang, maka sifat lunak orang Melayu ini dapat menerima keindahan Islam yang murni. Tetapi apabila ada unsur selain daripada itu, mereka juga turut terpengaruh. Dulu sampai sekarang, pisah emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dihormati. Ini semua menggambarkan budi. Budi sudah sebati dengan orang Melayu. Melayu dulu, satu Melayu lama, tetapi bukan sekarang. Budi digantikan akhlak dalam Islam. Islam membawa akhlak. Akhlak tidak muncul kecuali dengan keimanan. Barat membawa disiplin. Dia membawa etika. Disiplin bergantung kepada peraturan. Guru berdisiplin, dia datang sekolah dengan tepat masanya. Dia tidak merokok di sekolah sebab disiplin, tapi guru sama merokok di rumah sebab di rumah tidak ada peraturan. Disiplin yang kita amal di sini berbeza dengan akhlak. Islam nak bina akhlak, dan akhlak itulah yang sepadu dengan budi yang diamalkan orang Melayu. Maka kita lihat orang Melayu mudah menerima Islam. Islam sampai ke Melaka, Islam sampai ke petani, Islam sampai ke soalan Melayu. Yang datang bukan tentera Islam, yang datang hanyalah at-tajir amin, sedekah yang amanah. Dan orang Melayu ketika itu, mereka adalah bangsa pedagang. Mereka berniaga, mereka menipu dalam perniagaan, sama seperti orang Arab, sama seperti bangsa Madian. Orang Melayu berniaga menipu. Dalam bahasa Melayu nama saudagar. Saudagar maksudnya peniaga dan mengadakan segala-gala untuk keuntungan. Mengadakan segala-gala untuk keuntungan. Semuanya menuju ke keuntungan. Dan kita panggil saudagar. Saudagar adalah manipulasi perniagaan. Islam datang ke sini membawa amanah. Sebab dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa at-tajir ana wa at-tajir shadiq kahdaini fil jannah atau kama. Saya dengan saudagar yang amanah seperti dua jari ini dalam syurga. Subhanallah. Bahawa perniagaan ini yang ditunjukkan sifat oleh orang Islam, dia datang berniaga, mencucuk hati budi orang Melayu, sehingga orang Melayu sangat tertarik dengan Islam disebabkan amanah yang dibawa oleh saudagar yang amanah. Sejarah Islam masuk ke negara kita, dan inilah negara kita. Kawasan dipanggil Semenanjung Emas, kawasan yang sangat cantik, kaya raya, dan kita terkenal sebagai negara yang sangat kaya. British ketika menjajah kita, dan dia menjajah Burma juga, India, dia mengatakan pendapatan daripada Melayu cukup untuk dia mengendalikan pendakiran di Burma dan di India. Maksudnya, apa yang dihasilkan Melayu cukup untuk dia mentadbirkan negara lain. Itulah kekayaan kita. Tetapi bila kita merdeka, kita semakin kehilangan kekayaan yang masukkan tadi. Mari kita kenang satu masa lampau bangsa ini sebelum Islam. Sebelum Islam, kita telah membina satu tamadun besar. Sebelum menjelang tahun Mesi, kita sudah ada satu kerajaan besar bernama Punan, yang asasnya adalah agama Hindu Buddha. Kemudian kita juga kekalahan sedikit demi sedikit. Kemudian kita membentuk sebuah negara Islam yang besar, namanya Champa. Champa kita bina pada tahun kurun yang ke-7 Mesi dan sampai 12 Mesi. Kemudian Champa yang kedua, Champa yang terakhir, dan kita kalah di Champa.
Ini bahasa kita. Kita bahasa di Campak. Apabila kita kalah di Campak, kita lari ke seluruh Semenanjung ke bawah. Dan kita berkumpul di Aceh. Aceh ialah orang Campak sepenuhnya. Mereka masih bercakap Campak sampai sekarang. Tetapi sejarah Campak telah menjadi bianam. Sayang sama sekali. Maka kita pertahankan bumi kita selama 700 tahun. Daripada kurun ke-7 sampai ke-17, 1000 tahun kita pertahankan negara kita. Dan kita meninggalkan ladang ataupun sawah padi yang luas yang kita buka. Tapi sekarang telah menjadi hak Vietnam, utara selatan. Dan sayang, bumi kita telah hilang. Dan di antara perkara inilah pengkhianatan daripada dalam. Kerajaan kita yang hilang daripada atas sedikit demi sedikit, akhirnya Ho Chi Minh ialah pertahanan kita terakhir. Dan kita kehilangan Campak. Sekarang tinggallah kenangan abadi. Satu masa dulu, laut ini dipanggil Laut Campak. Kita yang kawal. Kita yang sampai ke China, kita menguasai. Dan kita membina kapal-kapal sampai ke China. Perniagaan kita sampai ke India, sampai ke Afrika. Dan orang Campak sangat terkenal. Tetapi sayang, dia dikalahkan oleh bangsa Viet. Dan bumi kita dirampas. Sampai sekarang hanyalah tinggal kenangan. Kalaulah tuan-tuan pernah membaca syair Siti Zubaidah. Siti Zubaidah menceritakan bagaimanakah Zainal Abidin dan ditawan oleh China, sebenarnya ditawan oleh Vietnam. Dan Siti Zubaidah telah keluar menjadi pelima peperang untuk membebaskan suaminya. Ceritanya berlaku di Indrapura. Indrapura ialah di Campak atau Vietnam sekarang. Tuan-tuan, dalam kajian DNA sama ada benar atau tidak, tepat atau tidak, mereka mengatakan bangsa yang paling tua di alam Melayu inilah orang-orang Kelantan. Wallahu alam, tetapi itulah kajian mereka. Yang kedua ialah kita lihat kerajaan kita bernama Kerajaan Sriwijaya yang juga masih bertaraf agama Buddha di situ. Dan kerajaan ini akhirnya bertukar menjadi kerajaan Islam. Sriwijaya telah memeluk Islam, rajanya telah memeluk Islam. Rajanya bernama Sindra Varma telah memeluk Islam. Dan dia hidup sezaman dengan Khalifah Umar bin Aziz. Maka Raja Burma Sindra ini minta pertolongan daripada Khalifah Umar bin Aziz di Kufah untuk menghantar pendakwah-pendakwah yang ramai ke asal negara ataupun di alam Melayu untuk sampaikan mesej Islam. Dan Islam sampai ke alam Melayu sangat-sangat awal. Tapi sayang, British mengatakan Islam sampai di alam Melayu, di Melaka dalam kurun ke-15. Mereka berbohong. Islam sampai di sini ketika zaman para sahabat lagi. Bahkan dikatakan dalam sejarah, Sayyidina Muawiyah telah sampai ke Jawa ketika baginda belum lagi menjadi khalifah. Armada Jawanya, armada lautnya sampai ke Jawa dan dia mengatakan ini orang Jawi. Jawi maksudnya penduduk Jawa. Sehingga seluruh orang di Asia negara dipanggil orang Jawi sampai hari ini. Maksudnya hubungan Islam dengan alam Melayu cukup awal. Dan kita lihat satu sejarah kita. Sebelum Islam kita disebut sebagai India Timur. Al-Hind Asy-Syarqiyah. Kalau kita baca dalam buku sejarah Islam yang menyebut India Timur, maksudnya tanah Melayu. Kita dipanggil India sebab kita ketika itu masih beragama Hindu. Dan negara kita lebih terkenal pada India sekarang. Apa yang berlaku di India yang disebut dalam sejarah Melayu dan sejarah Islam ialah maksudnya kita. Dan inilah apabila British datang, apabila Belanda datang, Portugis, dia masih menamakan kita sebagai India Timur. Apabila kita lihat India Timur dalam sejarah barat, maksudnya tanah Melayu. Dan inilah kekeliruan yang terdapat di kalangan ahli politik, sebab dia mengatakan bahawa kita lah India dan kita bangsa pendatang sebab namanya lah India Timur, sebab mereka tidak belajar sejarah bahawa yang nama India Timur adalah kita sendiri, orang Melayu Tudin, tuan-tuan. Dalam sejarah Islam yang ditulis oleh Ibn Khaldun, yang ditulis oleh Abu Zaid, Abu Dullah dan lain-lain, banyak dalam sejarah Islam tulis tentang pelajaran.
Mereka menyebut bumi yang bernama India Timur ini bumi yang sangat-sangat maju. Di sinilah perusahaan pedang yang sangat terkenal dunia. Pedang-pedang yang paling tajam dunia dihasilkan di India Timur, maksudnya di alam Melayu. Sekarang kita tahu tempat itulah di Kedah. Dan dicatatkan oleh hampir semua penulis Islam bahawa tempat itulah kalah. Nama asal Kedah ialah kalah. Apabila Islam datang, maka Islam mengubah nama yang tidak cantik menjadi nama yang cantik, Qadah. Kita kalah sebab kita kalah di Vietnam lagi. Kita orang kalah, tuan-tuan. Kita sentiasa kalah dalam perjuangan. Orang Melayu adalah bangsa yang kalah dalam sepanjang perjuangan. Sebab ada pengkhianat dari dalam. Bukan kerana kekuatan yang kurang, tetapi pengkhianat daripada dalam. Kota Melaka tidak roboh, tapi Kota Melaka diroboh daripada dalam. Campak tidak jatuh, tapi pengkhianatan dalam-dalam, maka jatuh campak. Satu demi satu campak jatuh, 3 kali jatuh, sehingga akhirnya semua campak sudah hilang kenangan yang adalah sekarang Vietnam. Tuan-tuan, mereka sebut kalah ialah Kedah sekarang. Dan disitulah tempat perusahaan besi yang besar yang menjadi sebaran besi peperangan dunia. Kita lah sumber kekuatan di sini. Itulah cakatan yang dinamakan oleh penulis Islam, dan tuan-tuan boleh semak dalam buku-buku besar yang tulis oleh pelajar Islam kita. Tuan-tuan, dan kita masih dapat saksikan Lebah Bujang, penempatan awal, dan bagaimanakah perusahaan besi yang diadakan di sana. Dan kita masih temui biji besi yang pernah diusahakan di sana, menjadi sumber kekuatan peperangan sebelum Islam lagi. Dan bahtera yang dipunyai orang Melayu jauh lebih besar daripada bahtera Eropah yang mula berlayar dan bahtera Cina yang berlayar ke sebelah timur. Kita lah menjadi contoh, namanya lah Jong. Selama ini mereka sangka Jong ialah bahasa Cina, maksudnya Cina lah yang mempunyai kapal yang besar ini. Rupa-rupanya ahli intelektual kita mengkaji dan dapati bahawa Jong itulah kalimah Melayu yang asal. Maksudnya kita lah yang memberi contoh pada Cina untuk membina kapal yang besar kemudiannya. Ketika zaman Pak Lasma Cheng Ho, kapal yang dibina sangat besar, tetapi modelnya lah daripada kapal Melayu yang kita sebut sebagai Jong. Tuan-tuan semati, kapal yang dibina oleh umat Islam cukup besar oleh orang Melayu ketika itu, belum Islam lagi, dan dikatakan boleh muatan sebagaimana yang terlihat di sini, sampai 500 tan dapat muati kapal yang demikian itu. Dan ini menunjukkan bahawa kita adalah bangsa maritim, iaitu kita adalah pelayar yang utama dunia ketika itu. Orang lain kemudian menerokai pelayaran yang kita masukkan. Inilah contoh kapal yang dibina ketika zaman lebih lewat di Melaka, cukup besar. Dan kapal ini katanya namanya Mendam Perahi, yang dipunyai oleh Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah dilantik oleh Kerajaan Osmaniyah sebagai Gubernur Kerajaan Osmaniyah di bawah Osmaniyah. Maksudnya Melaka ialah Kerajaan Osmaniyah satu masa dulu. Kekuatan Melaka ialah kekuatan Osmaniyah. Dan kita dalam sejarah kita tidak pernah sebut kita dengan Osmaniyah ada hubungan. Sedangkan Sultan Mansur Shah ialah Gubernur Osmaniyah. Sultan Aceh ialah Gubernur Osmaniyah. Bila kita berperang dengan Portugis, kita menggunakan bendera Osmaniyah, yakni simbol bola bintang. Bola bintang bukan simbol Islam, tetapi simbol Osmaniyah yang kita masih guna sampai sekarang. Di atas masjid kita ada bola bintang. Itu bukan simbol Islam, simbol Osmaniyah. Maksudnya kita berenang di bawah Osmaniyah satu masa dulu. Tuan-tuan, itulah satu lembaran sejarah Melayu. Dan Hang Tuah berlayar dengan kapal ini untuk membeli meriam di Istanbul. Dalam kisah Hang Tuah, barangkali tuan-tuan baca bagaimana Hang Tuah menunaikan haji, kemudian bertolak ke Istanbul, solat dalam masjid Hagia Sophia, dan membeli meriam untuk membantu pertahanan Melaka. Bila Portugis datang melanggar Melaka,
Portugis melihat kekuatan tentera ataupun logistik peperangan Melaka sangat hebat. Melaka bukan jatuh kerana senjata tetapi pengkhianatan daripada dalam. Kalau dicampur pengkhianatan, Melaka pun pengkhianatan. Dan Raja Haji juga kemudian dikhianati oleh bangsa sendiri. Tuan-tuan, kita lihat Panglima Awang terkenal dalam pelajaran yang dicatatkan oleh penulis Harun Al-Rashid mengelilingi dunia sebelum Magellan lagi. Dan dialah yang membawa Magellan untuk keliling dunia. Dan itulah pelayar yang diiktiraf oleh Portugis sendiri, tetapi kita kurang mengenalinya. Dia membawa kapalnya untuk kembali ke Lisbon dan ini dibawa oleh Panglima Awang, dan saya dipahamkan kuburnya berada di Rembang. Kubur Panglima Awang di Rembang. Apa benar tidak? Wallahualam. Dan sejarah pelayar kita lah sejarah yang agung. Apabila kita cek dalam sejarah Melaka, mereka mengatakan ada datuk laut dalam, maksudnya dia mengembara ke laut yang dalam. Barangkali orang yang sama yang terkenal dalam pelayaran di Melaka ketika itu. Senjata api, kita sudah menggunakan senjata api begitu lama. Bahkan ketika kita menentang Portugis, kita menggunakan senjata api yang lebih canggih daripada mereka. Sedangkan Tosi Lanang mencatatkan bahawa orang Melayu berperang dengan lembing dan keris. Siapa yang benar? Portugis mengatakan orang Melayu menggunakan senjata api yang canggih. Antara senjata api yang digunakan oleh orang Melayu asal dan meriam yang besar, ini meriam yang digunakan di petani yang terbesar ketika itu. Dan Tosi Lanang mengatakan orang Melayu tak pernah kenal senjata ini. Siapa yang benar? Kita tuan kita lihat. Satu masa kita lihat kerajaan Islam telah bertapak di Aceh, di Brunei, di Banjarmasin, Demak, Cirebon, dan itu ketika ambang kejatuhan Melaka. Melaka jatuh kemudiannya, tapi kita lihat ketika keagungan di Melaka, kita menggunakan undang Islam. Kita sudah menggunakan hukum pada Melaka di Melaka. Ketika kerajaan Melaka, kita sudah menggunakan hukum Islam. Dalamnya ada hukum ta'zir, ada hukum hudud, ada hukum qisas, dan kita sudah ada undang-undang yang bertulis. Kemudian kita ada undang-undang Laut Melaka, yakni cantuman daripada hukum harabah dan juga kejenayah dilakukan dalam pelayaran. Kita sudah ada undang-undang yang tertulis. Tapi sayang, bila kita dijajah oleh British kata negara ini tak pernah ada undang-undang. Tetapi bila untuk kamu merdeka, kamu mesti guna undang-undang Christian Common Law. Sebab kamu tak pernah ada undang-undang, kata British. Sedangkan bukti bertulis kita ada undang-undang Kode Melaka. Kemudian kita laksanakan undang Islam di Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur. Undang-undang hukum hudud telah dilaksanakan di Pahang. British kata kamu tak ada undang. Kemudian kita menggunakan undang-undang Islam di Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa. Ketika ayah Syekh Abdul Samad Balamani menjadi qadi Kedah, kita melaksanakan Islam di Kedah. Dan di Perak juga menggunakan hukum Islam pada masa lebih lewat. Terengganu juga menggunakan hukum Islam sebahagiannya. Kelantan juga pernah menggunakan hukum ta'zir dan sebagainya. British datang menjajah kita, dia kata kamu tidak pernah ada undang-undang. Dan untuk merdeka, syarat merdeka ialah menggunakan undang-undang common law yang dibina dasarkan budaya Kristian sampai hari ini. Kita lihat tuan-tuan, undang-undang kita di Melaka kita sudah ada hukum seperti kata tadi, hukum Kode Melaka, undang-undang Laut Melaka, undang-undang Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang Perak. Kita sudah ada undang Islam yang bertakhta sebelum British datang, dan British tak pernah akui. Dan penulis-penulis kita juga mengatakan kita juga tak ada undang-undang. Sebab itulah kita gunakan undang-undang common law sampai hari ini. Contoh dalam undang-undang Melaka kita, antaranya hukum berzina, muhsan, bunuh, rejam, qisas, bunuh dibalas bunuh, potong tangan untuk mencuri, ekonomi haram riba. Di kota Melaka, di pelabuhan Melaka, riba diharamkan. Murtad jika tidak bertobat dibunuh. Ini terkandung dalam Kode Melaka. Dan pelabuhan Melaka muncul sebagai pelabuhan yang paling aman di Rantau Timur.
dan orang dapat meniaga di Melaka dengan sempurna. Tidak ada pembunuhan, tidak ada penipuan dan tidak ada riba. Contoh negara Islam ialah yang tidak mengamalkan riba. Dan kita ialah negara umat Islam. Dan kita bukan negara Islam sebab kita mengamalkan riba. Yang kita mengamalkan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan riba sebagai asas kehidupan kita hari ini. Dan kita harapkan syurga. Tuan-tuan, mari kita lihat lebih detail sejarah malam kita. Campa. Ini bumi kita yang telah hilang sama sekali. Ingat, moyang kita daripada bandar Indrapura. Indrapura dekat Hanoi sekarang. Itu bumi kita. Arawati, Amarawati, Wijaya, bumi kita. Kemudian Kautara. Kemudian Panduraga. Panduraga ini menjadi Ho Chi Minh sekarang, atau kawasan dekat Ho Chi Minh. Semuanya bumi kita. Kita berjuang 1000 tahun. Moyang kita berjuang 1000 tahun pertahankan bumi ini, tapi ada pengkhianatan. Akhirnya bumi kita jatuh kepada Viet. Viet mengambil daripada atas sampai ke bawah. Hari ini kita datang ke situ, kita rasa satu negara asing, tapi ini bumi kita. Tuan-tuan yang semati, tengok sawah padi Vietnam. Vietnam menghasil pengeluar pengekspor padi yang kedua terbesar dunia. Bumi kita. Ini yang moyang kita buka dulu. Tapi sayang, penglihatan berlaku dalam sejarah. Kita terlucut satu bumi yang sangat subur, iaitu bumi Campa, dan tinggal kenangan. Hanya tinggallah Syekh Siti Zubaidah yang merakamkan kita pernah berada di situ. Dan tuan-tuan, kita membuka ladang padi di atas gunung sebab tanah sangat subur. Dan Sungai Mekong yang mengalir di celah-celah bumi kita memberikan satu delta yang sangat-sangat subur. Bahkan tanah yang diambil daripada dasar sungai ini dijadikan baja untuk dijual, diekspor. Begitulah suburnya negara kita. Tapi sudah menjadi hak orang lain. Tengok tuan-tuan sekarang, pengekspor padi yang terbesar dunia ialah China, kemudian India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam. Saya dapat berita dia sudah melangkau tempat kedua dunia, pengolah padi Vietnam, dan merupakan satu hasil bekas tanah yang kita buka bersama, moyang kita buka bersama. Tapi akhirnya kita hilang. Kita lihat satu lagi bumi kita. Bumi kita satu lagi namanya Kamboja Desa. Kamboja Desa, bumi kita. Tadi kita terhilang Campa. Sekarang kita diambang kejatuhan Kamboja Desa. Dan kita membuka satu kota bernama Bangkok. Bangkok, lawan pada lurus. Sekarang kita panggil Bangkok. British panggil Bangkok balik, sama seperti kita sebut dulu. Bangkok itu kita punya buka, orang Melayu yang buka. Kemudian kita hilang kepada Ayutthaya, Sakotai, dan kita hilang sedikit daripada di sebelah timur, kita hilang sepenuhnya. Kemudian kita hilang ke atas, diambil Sakotai, Ayutthaya ambil, akhirnya jadi Thailand. Kita masih ada petani. Petani sedikit demi sedikit hilang. Tinggal sejengkal, hilang Singapura. Ada sejengkal lagi tuan. Pertahanlah bumi ini, anak-anak muda. Hanya ada sejengkal lagi. Daripada Campa, Kamboja Desa, petani, tinggal sejengkal, hilang Singapura pula. Apakah kita masih dapat mewariskan tanah yang sejengkal ini kepada keturunan kita nanti? Itulah sejarah. Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Tuan-tuan yang hormati, sedih, ini bumi Melayu yang terakhir, yang juga telah dikorbankan oleh penjajah. British bersama dengan Siam berpakat. Petani diserah pada Siam, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis diserah pada British. Fair and square. Tetapi dalam perjanjian ini, petani tidak dilibatkan. Dalam perjanjian, 3 pihak, hanya yang terlibat 2 pihak. Dalam perjanjian antarabangsa, perjanjian ini tidak sah. Sebab penyerahan petani kepada Siam dilakukan oleh British dan Siam, tidak melibatkan Raja Petani.
Dalam mana-mana perjalanan antarabangsa, tiga pihak mesti ada bersama. Tetapi dalam konteks Petani hanya dua ada, maka perjanjian ini tidak sah. Dan sekaranglah sedang diusahakan untuk kita rujuk kepada undang-undang antarabangsa. Apakah sah diserahkan Petani kepada Siam? Perjuangan diteruskan, bukan senang. Dan kita hilang Petani, tuan-tuan. Dan kita hilang, kemudian kita hilang naratif. Akhir sekali kita hilang naratif. Sedih, tuan-tuan, kita bangsa yang kalah. Kita lihat bagaimana perjuangan Petani diteruskan oleh mereka yang datang kemudian. Dan Petani satu masa adalah satu empayar yang besar. Sampai ke Terengganu. Terengganu ialah wilayah Petani yang terakhir. Tapi daripada satu wilayah besar, dia menjadi satu bandar yang kecil. Itulah sekarang kita pergi ke Petani, kita terpaksa ambil pasport. Kita mesti minta kebenaran pada dia. Cukup menyayati saya balik daripada Petani 2 minggu lepas. Cukup menyayati kita masuk, kita minta kebenaran pada mereka sebab bukan bumi kita lagi. Ada seorang kawan, dia ambil satu pokok bunga di Petani sebagai kenangan, bawa balik ke Malaysia. Ditahan di immigration, dia didenda RM200 sebab dia bawa sedikit tanah Siam masuk ke Melayu. Tanah itu tanah kita dulu, seluruh tanah itu kita. Sekarang ambil secepis tanah, dibayar, didenda RM200. Nilai bumi kita yang telah hilang. Panjang kisah, tetapi adik-adik, anak-anak, pertahanlah sejak ini. Inilah satu-satunya yang tinggal oleh nenek moyang kita. Yang lain tidak ada lagi. Dan satu masa dulu kita sangat besar Melaka. Tetapi Melaka sekarang sudah jadi kecil, sebuah negeri kecil. Dan itulah sejarah kita, tuan-tuan. Dan Johor, satu masa dulu Johor Riau besar. Kemudian kita akhirnya hilang Singapura. Dan inilah kisah-kisah malam kita. Johor, Singapura pada dalam Johor dulu. Sekarang Johor kehilangan Pulau Ujung. Daripada penjajahan British, ditipu oleh British, Temenggung dan juga pembesar Riau telah ditipu. Maka akhirnya Singapura tergadai. Singapura ialah bumi yang terlepas. Kita masuk Singapura, kita kena ada pasport sekarang. Asalnya bumi moyang kita. Dan sedikit demi sedikit telah hilang. Dan tinggallah sejekal bumi yang masih ada lagi, tuan-tuan. Kita lihat dengan penuh sayu. Bumi Singapura, bawah kota Singa. Sebelum kota Singa namanya Temasek, bumi Melayu. Sebelum Tasik namanya Mulut Tanjung, bumi Melayu. Sebelum Mulut Tanjung namanya Pulau Ujung. Sejarahnya ribuan tahun. Dipadamkan oleh British hari pertama dia masuk 1819. Dia kata Repol membukakan Singapura. Dia menulis sejarah. Kita hafal sampai hari ini. Mereka 60 tahun kita masih membaca sejarah Singapura dibuka oleh Repol. Pulau Pinang dibuka oleh Princess Light. Kita yang menyaksikan sejarah dan dia berbohong depan kita. Dan kita masih teruskan ajar walaupun kita bersama merdeka. Negara merdeka secara terjajah. Tuan-tuan, mari kita lihat kita zaman Portugis bersama British. Kita dijajah oleh Portugis, Belanda, kemudian British, Jepun, Siam dan penjajah-penjajah lain. Mari kita lihat perjuangan di Petani untuk kita ambil kenangan. Bagaimanakah ulama-ulama kita yang menjadi panglima besar perang untuk menentang Siam, termasuklah Syekh Wan Mustafa, moyang kepada Syekh Ahmad Petani yang menjadi guru besar kita di Mekah. Dan perjuangannya bukan sedikit. Orang Melayu kalah di Petani. Dan nasib mereka cukup malang, dipijak dengan gajah. Ini bangsa kita, moyang kita. Mereka diletakkan di bawah lembah, tuan-tuan. Tentera Melayu ramai dicampak dalam lembah dan ditembus. Dan yang lainnya dicucuk, orang ketingnya dibawa ke Bangkok. Ini sejarah perjuangan kita yang harus kita jangan lupa. Dan kita lihat bagaimanakah di Jawa kita dijajah. Bagaimanakah orang Jawa dijajah seperti hamba abdi. Bagaimanakah Belanda menjajah dan menjadikan mereka sebagai hamba terbesar. Dan tidak ada lebih hina manusia daripada orang Jawa. Jadi dijadikan hamba terbesar oleh Belanda. Dan
Penulis mengatakan kami tak pernah tengok orang lebih hina daripada orang Jawa apabila mereka dijajah oleh Belanda. Lebih malang, pembesar mereka sama-sama menjajah bangsa mereka sendiri. Pembesar mereka yang tinggal di Keraton, Yogyakarta, Jakarta, mereka sama-sama menjajah bangsa mereka sendiri. Ini lebih malang. Dan tuan-tuan, ini wanita Jawa yang ditangkap, yang dilakukan seperti itu oleh Belanda. Sehingga terpaksalah mereka terpaksa lagi daripada negara mereka sendiri. Dan itulah sebahagian sejarah Keraton Yogyakarta yang bekerjasama dengan Belanda dan menjajah bangsanya sendiri. Dan tidak terkecuali di Malaya juga, bangsawan mereka bersama dengan penjajah untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Mari kita lihat tuan-tuan. Ini bumi kita namanya Mindanao. Nama asal kita adalah Pulau Maharaj, yang kemudiannya datang penjajah oleh Spanyol. Spanyol telah menjadikan Pulau Maharaj ditukar menjadi Filipina. Dan semua masyarakat Islam di situ dibunuh ataupun ditukar menjadi Kristian. Dan sekarang Pulau Luzon, Filipina menjadi pulau murtad sepenuhnya. Hampir tidak ada orang Islam satu masa dulu, tuan-tuan. Dan begitulah umat Islam. Kita lihat bagaimanakah perjuangan kita di Filipina. Asalnya di sebelah pusat umat Islam yang besar, dan akhirnya telah terlepas ke tangan Spanyol. Spanyol serah kepada mereka, dan sekarang Filipina bukan lagi bumi Islam sama sekali. Tuan-tuan, mari kita tengok bagaimanakah tentera Azam moden telah memberikan negeri-negeri campur asalnya Vietnam dan yang lain kecuali Siam kepada penjajah-penjajah Barat. Satu persatu diserahkan kepada penjajah Barat. Dan ingat, ketika kita di bawah British, sebahagian daripada kita menjadi pejuang untuk menentang British, tetapi sebahagian lagi menjadi tali baru British. Dan itulah bangsa Melayu. Satu kekal dengan identiti mereka sebagai bangsa yang penuh jati diri. Satu lagi bangsa yang cukup cepat mengikuti orang lain, dan dalam konteks ini mereka menjadi tali baru British. Ini ialah bendera British ketika di Malaya. Tentera salib. Tentera kita diminta untuk membawa bendera salib. Mereka membentuk Malay Regiment dan pertahankan negara ini bagi pihak British. Kepada tentera Melayu dikatakan, ini negara kamu, pertahankan negara kamu kepada musuhnya. Musuh kamu ialah Osmaniyah. Osmaniyah ialah khalifah kita. Dipesan kepada tentera Melayu bahawa kita harus tentang musuh kita, Osmaniyah. Dan dengan bendera salib inilah tentera kita sedang bersedia di Singapura untuk menentang musuh kononnya sebenarnya menentang kerajaan Islam sendiri. Tentera kita penuh dengan fitnah ketika itu. Kita tidak tahu bahawa kita berkhidmat dengan musuh Allah. Ketika kita merdeka, tentera kita bekerja dengan penjajah. Di Mekah, tuan-tuan, ulama kita berkumpul bagaimanakah untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Dan mereka adalah ulama-ulama yang besar. Antaranya Syekh Ahmad Batani, Syekh Abdul Samad Qalamri, Syekh Muhammad Asy'ad Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri antaranya. Dan kita berbincang bagaimanakah untuk menentang penjajahan. Dan ini Syekh Abdul Samad Qalamani dan juga Syekh Muhammad Asy'ad Banjari. Dan sekarang kita latih pemuda-pemuda kita di Mekah untuk kembali ke tanah air dan menentang penjajahan. Dan ada 3 serangkai di Mekah yang cukup terkenal, yaitu Syekh Tauku Paluh Adrusi, Syekh Ahmad Batani, dan Syekh Nabil Bantani. Inilah yang sedang meniupkan jihad roh perjuangan kepada bangsa Melayu. Balik ke kampung, balik ke tanah air, dan berjuang menentang penjajahan. Tapi sayang, penjajahnya kita terpaksa menentang tentera Melayu sendiri, sebab tentera Melayu bekerja dengan British. Ketika itu cukup malang, tuan-tuan, murid-murid yang dilatih di Mekah untuk kembali menentang penjajah, tapi kita terpaksa menentang bangsa Melayu sendiri, tentera Melayu sendiri, regimen Melayu sendiri. Sedangkan regimen Melayu ini berjuang untuk British, dan moto dia ialah berjuang untuk negara, sedangkan dia adalah berjuang untuk British. Oleh sebab itu, tuan, kita kenal satu sejarah kita yang tidak sesuai ini.
Syekh Ahmad Patani dilantik oleh Sultan Osmania supaya kita kumpulkan kembali negara Melayu Raya kita menjadi satu negara kembali. Mula-mula sekali kita cantumkan Kelantan, Terengganu, Petani dan Kamboja. Kemudian kita latih seorang khalifah. Tugasnya diberi kepada Syekh Ahmad Patani. Syekh Ahmad Patani terpaksa pikul dengan melatihkan kader-kadernya seluruh alam Melayu, dan dibawanya ke Mekah dilantik untuk menjadi mufti qadhi di seluruh alam Melayu, dan mereka bersedia untuk mencantumkan ke-40 negara ini. Tapi sayang tuan-tuan, mereka telah dikenal pasti oleh penjajah. Inilah senarai ulama kita yang terkenal di Mekah, yang barangkali sebahagiannya kita tak pernah dengar nama mereka. Syekh Ahmad Marzuki, Misha Al-Batawi, Bakir Nur Jawi, Badawi Abdul Aziz Al-Asami, Jami' Abdul Rashid Ripawi Al-Bugisi, Jamaluddin Abdul Khalid Al-Fatani dan lain-lain. Mereka sedang berjuang di Mekah, melatih supaya balik menentang penjajah. Dan perjuangan ini jihad, perjuangan dengan darah. Tidak ada perbincangan dengan Portugis, tidak ada perjuangan dengan British, dan kita balik jihad. Itulah yang diseru oleh ulama kita di Mekah. Ini Syekh Ahmad Patani, dan dia telah membuka percetakan Al-Miriyah di Mekah supaya kitab Jawi dicetak dan disebarkan di alam Melayu. Ini kitab Jawi yang awal dicetak di Mekah, antaranya Sabil Muhtadin, dan kitab-kitab lain yang dicetak di Mekah kemudian disebarkan seluruh alam Melayu. Tujuanlah untuk membangkitkan ilmu kepada penduduknya sebelum kita berjuang menentang dengan darah. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Patani membuka di Universiti Azhar Persatuan Melayu Azhar yang pertama. Tujuanlah untuk membangkitkan semangat untuk berjuang menentang penjajahan di negara kita. Dan setiap mereka kembali ke tanah air dan masing-masing berjuang untuk menentang penjajahan, bukan dengan perjanjian tapi dengan darah. Perjuangan dengan senjata. Di Selangor dihantarnya seorang alim yang besar, Tengku Mahmud Zudi Al-Patani, orang Patani, untuk menjadi mufti di Selangor, sebab Selangor tidak ada orang alim ketika itu. Terpaksa diimport daripada Patani untuk menjadi Syekh Islam ataupun mufti. Begitu juga di Negeri Sembilan dihantar daripada Mekah Syekh Muhammad Sa'id Linggi untuk pertahankan Negeri Sembilan, tetapi ketika dua-duanya sampai, dua-duanya telah jatuh ke tangan British. Kedua-dua negeri ini telah jatuh ke tangan British, dan di Kedah dihantarnya daripada Mekah Syekh Haji Wah Sulaiman sebagai mufti Kedah. Pertahankan Kedah daripada dimasuki oleh penjajah, tetapi sayang Inggris sudah masuk ke Kedah, dan Syekh Abdul Rahman Limbung sedang berjuang di Terengganu, dilatih di Mekah supaya menentang British dengan pedang, dengan senjata. Dan itulah yang dipilih oleh ulama kita. Ulama kita menentukan perjuangan ini pada Mekah. Dan tuan-tuan, bila kita merdeka, ulama dilupakan sama sekali. Yang menerima hadiah kemerdekaan ialah orang yang tidak pernah berjuang dengan darah dan air mata. Kita lihat tuan-tuan, inilah usaha-usaha yang dilakukan di Mekah untuk menentang penjajahan yang bakal tidak pernah tulis dalam sejarah kita. Persatuan ulama ditubuhkan di Pulau Riau, Pulau Penyengat, dengan nama Jamatul Rasyidiyah. Sangat berpengaruh. Mereka lah yang membimbing ulama dan menentang penjajahan di Pulau Jawa, di Singapura ataupun di Malaya. Kemudian kita lihat dikembangkan seluruh alam Melayu, dan sejarah ini tidak dicatatkan dalam sejarah kita. Tok Janggut diberikan ijazah untuk menentang British di Kelantan. Dia menunaikan haji di Mekah bersama dengan sepupunya, dan kemudian dia diberikan ijazah untuk menentang British di Kelantan, dan orang Kelantan mengatakan dia pemberontak. Sayang sama sekali. Pejuang dikatakan pemberontak, sama seperti Abdul Limbung yang pejuang dikatakan pemberontak. Mari kita kenal tokoh besar ini, Syekh Osman Senik, orang Patani, orang Kelantan, yang dilatih khusus untuk menentang Siam, tetapi jasanya dibawa ke Pahang. Dibawa ke Pahang untuk melatih pemuda-pemuda Pahang menentang penjajah, iaitu British di Pahang. Dia melatih Tok Gajah, Mak Kilau dan rakan-rakannya di Pahang. Dilatih secara berdepan oleh
Syekh Osman Sani yang juga dilantik menjadi mufti Pahang pertama. Dan pemuda-pemuda inilah yang kemudiannya berjuang untuk menentang British. Tuan-tuan, saya dalam perjuangan ini, British dianggotai oleh orang Melayu bersama dengan tentera India. Orang Melayu menjadi petualang dalam perjuangan ini. Di Champa, orang Melayu jadi petualang. Di Petani, orang Melayu jadi petualang. Di Pahang, orang Melayu jadi petualang. Mereka menjadi tentera British untuk menentang ulama. Itu sejarah kita yang sangat pahit, tuan-tuan. Difilmkan. Film ini tidak tepat sama sekali, tuan-tuan. Dan kita lihat bagaimanakah British dibantu oleh 2 orang pegawai Melayu yang besar, 2 orang Habib yang jadi Syekh Hussein dan Syekh Osman bekerja bersama dengan British untuk menentang ulama. Tengok, tuan-tuan. Sejarah kita sejarah dengan penuh dengan fitnah. Orang Melayu, keluarga baik-baik bersama British. Dan British melantik 250 orang Melayu, tentera Melayu untuk menentang Mak Kilau. Dan mereka bertempur di kapal Budul dengan dahsyat sekali. Apabila orang Melayu menentang pejuang Melayu, tuan-tuan, Mak Kilau terpasang lagi. Kalau tidak, kematian orang Melayu lebih ramai. Orang Melayu berdepan orang Melayu di belakangnya British. Dan Mak Kilau terpaksa melarikan diri sebab untuk melamatkan orang Melayu yang mereka berdepan orang Melayu sendiri. Tuan-tuan, sejarah Mak Kilau cukup menyayati. Dan akhirnya kita merdeka. Mak Kilau hilang dalam perjuangan ini. Bahkan pejuang-pejuang Mak Kilau dipenjarakan. Mereka yang bersama-sama dengan pejuang dengan darah dan air mata ditangkap. Termasuklah Dr. Burhanuddin Hilmi ditangkap ketika kita merdeka. Ketika kita merdeka, pejuang yang sebenarnya ditangkap. Jadi siapakah yang memang merdeka? Siapakah yang memang kemerdekaan negara kita? Sedangkan yang berjuang telah dibunuh, digantung, dipenjara. Rupa-rupanya yang memang kemerdekaan orang lain sama sekali. Orang yang tak ada mengenal dengan perjuangan. Itu sejarah kita yang harus kita pahami, tuan-tuan. Oleh kerana orang yang tidak berjuang dia merdeka. British gerung begitu lama. Mereka yang bersama British diberikan proksi untuk menerima kemerdekaan dengan syarat bahawa hak British harus dijaga di tanah Melayu. Dan untuk merdeka harus pertama ialah menggunakan undang-undang Christian Common Law. Oleh kerana kamu tidak ada undang-undang untuk merdeka, kamu harus akui tanah ini gunakan undang-undang baru kami, Common Law. Nak merdeka tak? Nak. Saya. Okey, pertama, kedua, ketiga, 12 orang semua saya. Bahawa undang-undang Kristen Islam yang diselanakan sejak zaman Melaka dipadamkan, kita ganti dengan undang-undang baru sampai hari ini. Dan coba tengok, tuan-tuan, kita merdeka. Ini ialah hero perjuangan kemerdekaan kita. Tengok hidup mereka. Sama hidup kita tak? Tak sama langsung dengan hidup kita. Yang sama dengan hidup kita yang mati di bawah. Ini ialah hero perjuangan kemerdekaan kita. Tengok nama mereka. Ada nama Mak Kilau tak? Tak ada. Yang ada ialah semua nama orang yang bukan bersama kita, bukan pejuang yang berjuang dalam air mata. Namanya nama British, nama India. Habis sejarah kita, sejarah apa? Apakah kita terbalik sama sekali sejarah kita? Tengok tuan sekali lagi. Tengok apa kata. Ini sejarah yang digambarkan untuk generasi yang datang. Dan kita membentuk undang-undang. Parlimen ialah undang-undang membuat undang-undang. Sebelum ketika zaman Melaka, kita tidak buat undang-undang. Undang-undang Allah yang buat. Kita laksanakan undang-undang Allah. Itu di Melaka. Sekarang kita tidak ada undang-undang, kita buat undang-undang. Kita ambil peranan buat undang-undang. Yang buat undang-undang di sini. Kita ganti ke Al-Quran dengan Common Law.
Undang-undang tertinggi negara ialah common law. Mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang common law tertinggi, dia akan terbatal. Dan kalaulah yang canggah itu Quran, Al-Quran terbatal. Dalam perlakuan kita, if any state law is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail. Dan sekiranya undang-undang negeri tidak konsisten dengan undang-undang Christian common law, maka undang-undang negeri itu akan kalah dan federal law prevail, akan menang. To the extent of the inconsistency be void, sebanyak mana dia bercanggah, dia akan terbatal. Tuan-tuan, wahallahu bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba tidak diharamkan dalam negara kita. Dan yang manakah lebih kuat? Dan yang lebih kuat itulah Allah, bukan Al-Quran. Dan dalam ekonomi kita menggunakan interest sebagai asas. Tuan-tuan dengan bank Islam menggunakan muamalah, tapi bank Islam ditubuhkan di bawah undang-undang bank negara. Bank negara mengamalkan riba, dan kita harapkan syurga. Sedangkan kita, tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana muslim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, korbanku, hidupku, matiku Allah semata-mata, karena Allah semata-mata, Tuhan sekalian alam, tidak ada syirik baginya. Dan demikianlah aku di rumah diminta, diarahkan, diperintah supaya aku menjadi orang Islam yang pertama. Dan tuan-tuan, kita orang Islam, seluruh hidup kita ialah untuk Allah. Tetapi sekarang undang-undang kita tidak bersama Allah. Kita meletakkan Al-Quran sebelah, dan undang-undang tertinggi negara kita lah common law. Kemudian dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, sekularisme melanda kita. Dan tuan-tuan, apakah kita tidak ingin kembalikan Al-Quran untuk menjadi asas kepada negara kita? Apakah kita tidak berharapkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai asas kepada negara kita, sedangkan negara kita lah kita menumpang di Allah? Dan kita kembali melihat sejarah Islam yang pernah tertapak di negara kita. Ini ialah masjid di Teluk Manuk di Siam sekarang, dan dia merupakan antara masjid tertua di Asia Tenggara, yang sama tua dengan masjid Gresik dan sama tua dengan masjid yang ada di Jawa, Masjid Damak, masjid raja yang sangat terkenal di Patani, dan kita ada masjid di Pulau Penyengat, merupakan pusat-pusat pengajian Islam yang sangat-sangat berwibawa satu masa dulu. Tapi sayang, apabila digantikan oleh pemerintah, maka kita telah kehilangan identiti. Yang tinggal hanyalah dalam museum-museum, penulisan-penulisan kita, peninggalan kita telah ditinggal hanya dalam museum yang terpencil sekali. Ini ialah pengalaman saya untuk merujuk di Museum Indonesia di Aceh. Kita masih ada lagi tulisan-tulisan ulama kita yang ditinggalkan. Bilangannya cukup banyak, menunjukkan bahawa kita lah satu bangsa yang sangat-sangat dinamik dalam ilmu pengetahuan. Ini gambar saya muda-muda dulu sedang menelaah tentang kitab-kitab lama yang ditinggalkan ulama kita di Aceh. Cukup banyak, tuan-tuan. Dan surat menyurat di antara Aceh dengan Osmaniyah masih dipaparkan dalam museum mereka untuk menggambarkan bahawa kita sebahagian daripada Osmaniyah satu masa dulu. Ini ialah peninggalan di sebuah perpustakaan kuno di Aceh, dan di sini juga mempunyai banyak koleksi yang berbagai-bagai. Di Kamboja, pengalaman saya melihat peninggalan yang cukup banyak. Kita lagi bercampur, orang campur lagi ke Kamboja, tuan. Sekarang ada kapal Cam di Kamboja, dia bukan asal di situ, dia asal dari Vietnam. Dan mereka telah dihalau keluar sepenuhnya dari Vietnam. Dan mereka menumpang Kamboja sekarang. Dan peninggalan mereka ditanam dalam bumi. Bila kami sampai ke Kamboja, dibuka kembali dan kita lihat tulisan-tulisan mereka dalam bahasa campur yang kuno. Peninggalan kita cukup banyak, tuan-tuan.
Selain pada itu, tulisan-tulisan kita dalam bentuk matematik, ini metode Islam, tuan-tuan. Saya dilatih dalam metode Islam untuk memahami ini, falak. Tadi ada pertanyaan, bagaimanakah saya daripada matematik? Matematik saya adalah metode Islam. Bagaimanakah kita mengiraan tentang waktu, gerhana dan sebagainya, itulah matematik saya. Dan ini tuan-tuan, kita lihat sebahagian daripada peninggalan kita masih tersimpan dalam museum. Dan inilah museum yang dibina oleh kerajaan Turki yang berada di Narotiwa. Saya cadangkan tuan-tuan boleh melawat museum ini. Dan museum ini mempamerkan khazanah kita yang ditinggalkan sepanjang zaman hubungan kita dengan Osmaniyah. Al-Quran yang ditulis tangan dipamerkan di sini. Bahkan ini adalah pengalaman saya ketika saya melawat satu masa dulu. Dan mereka mengumpulkan tulisan-tulisan yang banyak, tuan-tuan, di sini. Ini antara tulisan-tulisan ulama kita yang belum dicetak lagi. Cukup banyak dalam beberapa bidang. Dalam bidang tradisi, dalam usul fiqh, dalam fiqh, dalam tafsirnya. Yang paling banyaklah dalam falak. Dan inilah cabaran saya. Saya sepanjang bekerja dulu mengumpulkan benda-benda seperti ini. Saya dilatih untuk membaca tulisan klasik ini. Dan untuk ditulis kembali dalam bahasa moden sekarang. Bagaimana agungnya ulama kita menulis kitab seperti ini. Dan kebanyakan ulama kita tidak boleh membaca lagi kitab seperti ini. Sayang kita meninggalkan usaha yang banyak ini. Tetapi apa yang kita tulis di sini, tuan-tuan, dipunggah, dibawa ke Eropah. Ini satu contoh yang mesti Leipzig daripada Jerman datang ke Asia Tenggara dan dia salin semua manuskrip kita. Sebab kita tidak appreciate kepada budaya kita. Dan mereka bawa ke Eropah dan mereka mencadangkan supaya Leipzig menjadi pengajian Melayu terbesar dunia. Sedangkan bahan semua ada pada kita. Dan kita tidak appreciate apa yang kita ada. Dan sekiranya kita tidak ada bahan ini, kita tidak dapat lihat lagi sejarah sambungan kita dengan moyang kita dulu. Dan moyang kita dulu adalah bangsa yang sangat akademik. Dan kita lihat bagaimana tulisan mereka yang tinggalkan mengalahkan sebahagian daripada bangsa Islam yang lain. Tuan-tuan semati, Leipzig telah salin satu persatu. Ini di Aceh. Mereka bawa scanner yang besar dan mereka salin setiap helai. Mereka berikan wang yang banyak pada Aceh dan mereka salin semua manuskrip yang ada di Aceh. Sayang, tuan-tuan, mereka bawa ke Universiti Leipzig. Universiti Leipzig akan menggantikan pengajian Melayu terbesar dunia nanti. Kalau kita nak belajar Melayu satu masa datang, kita terpaksa pergi belajar ke sini. Sedangkan kita ada khazanah itu di negara kita. Kita biarkan. Pengalaman saya pergi ke Singapura, saya pergi ke Johor, saya pergi ke Aceh mencari manuskrip ini untuk sebagai kenangan untuk akan datang. Saya sampai ke sekolah Al-Atas, saya sebut nama. Mereka berpindah daripada tempat lama ke tempat baru. Saya tanya mereka, boleh tak saya tengok buku-buku lama, tulisan lama yang ada di sekolah, tuan? Dia kata, tak, kami telah pindah sekolah baru. Kami tak bawa yang lama-lama. Saya tanya lagi, boleh tak saya pergi tempat lama, saya nak tengok buku itu. Barangkali tak ada, boleh dah dibakar dah, sebab orang tak baca dah buku itu sekarang. Nampak? Yang sangat berharga ini dibuang dengan negara kita sendiri. Sedangkan orang Jerman datang mencari setiap helai apa yang kita tulis. Ada seorang profesor, tuan-tuan, nama Profesor Omango, Oja Omango, Ohaja Omango namanya, profesor di Universiti Amerika. Dia telefon saya. Dia kata dia nak jumpa saya. Saya tanya dia kenapa. Akhirnya sampai ke Malaysia. Dia kata saya sebenarnya kagum dengan satu bangsa. Saya tak kenal bangsa ini. Setiap negara saya pergi, saya temui MS manuskrip, Malay manuskrip. Seluruh dunia, saya pergi ke Moskow, saya pergi ke Amerika, saya pergi ke Lisbon. Saya semua temui satu bangsa yang menulis sangat banyak, iaitu Melayu. Saya tak tahu bangsa Melayu ni bangsa apa. Pada mulanya saya sangka bangsa Rusia. Rupa-rupanya bangsa Malaysia, dia kata. Saya tak percaya orang Malaysia boleh semaju itu. Bangsa yang paling banyak manuskrip di seluruh dunia, Melayu. Moyang kita tulis. Dan dia membaca satu dua manuskrip untuk dia perkenalkan di Amerika. Dia sangat kagum dengan manuskrip seperti ini. Sebab orang Amerika paling lama sejarah mereka Shakespeare. Kita ada manuskrip seperti ini yang sangat intelektual,
Yang ketika itu Newton di barat baru bincang dengan Leibniz di barat kita sudah tulis. Di Aceh kita telah membincangkan tentang Johar, tentang Johar part atom, kita bincang tentang berbagai-bagai istilah yang dibincangkan di Eropah pada kurunnya 17. Kita tulis, ada bukti, dan inilah yang menyebabkan mereka sangat minat dengan tulisan orang Melayu satu masa dulu. Tapi kita tidak appreciate sama sekali. Tugas saya, tuan-tuan, membaca yang ini. Selama puluhan tahun saya mesti membaca kertas seperti ini. Tadi saya tulis dalam biodata saya matematik ini. Itulah yang tuan-tuan tanya tadi. Dan ini telah menjadi hak orang lain sekarang. Dan mereka telah menyebarkan di seluruh dunia. Dan kita hanya dapat belajar tulisan kita daripada orang lain. Dan sayang sama sekali, dahlah bumi kita terhilang, tulisan kita pula diambil orang lain. Dan sekarang kita, apakah masih ada jati diri untuk kita sama pertahankan kepada generasi yang akan datang? Saya minta maaf banyak sebab apa yang saya berikan ini tidak tersusun. Dan sebenarnya saya tak sihat malam tadi. Dan hari ini saya berikan satu pendedahan yang barangkali tidak tersusun. Dan saya minta maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih semua. Satu dulu. Alhamdulillah, Masya Allah, sekali lagi yang berlaku dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, alhamdulillah, perkongsian yang cukup baik, mengagumkan, membuat kita ni terkesima menyokong mendengar berkenaan dengan tamadun Melayu Raya yang begitu hebat, iaitu keturunan dari nenek moyang kita. Terima kasih sekali lagi kepada Fadil Al-Fatah yang seringkali menceritakan bahawa Melayu kalah dalam semua perjuangan, bukan tidak kuat, tapi kerana perlawanan. Diulang semua juga berkenaan dengan sejauh mana kita mampu untuk mempertahankan Melayu, tanah Melayu yang ada tinggal sejak kali ini untuk diwarisi kepada generasi yang akan datang. Hadirin sekalian, dalam keadaan Allah sihat, keuzuran, keagahan juga untuk datang dan menghargai pengorbanan dan jasa beliau. Di Malaysia ini mungkin 3 orang yang termasuk Prof yang ada dalam semua maklumat ini. Jadi kita ambil kesempatan untuk bertanya kata Prof 2-3 soalan. Gunakan peluang keemasan ini, direct ke point, direct kepada soalan, kerana kita nak bagi peluang beberapa soalan. Silakan. Silakan. Syukur alhamdulillah, saya rasa masanya tiba. Dan saya pun lama sangat bercita-cita, ya. Saya harap di sahabat saya jadi saksi. Malah saya mendatang 80-an lagi, ya. Itu 80-an lagi saya bercita-cita untuk Melayu selamat, bagaimana dikata dalam filem Mak Kilang. Sebelum saya bangun, anak saya ajak pergi tengok dekat situ. Anak saya kata, ayah pernah tengok ni, saya pergi. Sebelum saya bangun nak habis dah, dia kata Melayu boleh hilang hak istimewa, malah Melayu boleh hilang raja, tapi Melayu tak boleh hilang Islam. Maknanya para pemikir filem Mak Kilau itu bukan hanya untuk hiburan. Okey, maaf tuan, moga tuan akan bertambah sihat dengan semangat. Okay. Jadi sejak tahun 80-an lagi, saya berfikir macam mana nak selamat bangsa Melayu. Sesuai dengan apa yang dikata Mak Kilau, kita tak boleh bergantung dengan hak atau apa raja dan sebagainya macam kalah, ya. Jadi saya nak cadangkan, ya. Malah kita dah nak mula, tapi tuan datang minta tuan teruskan. Kita perlu tumbuh suatu pertumbuhan seluruh antara seluruh Nusantara, gabungan Melayu, dan kita mesti lantik yang di Ketua Melayu, ya, yang di Ketua Melayu. Yang ini akan
tengok dah ada di MPR. Di MPR, Dunia Melayu Dunia Islam. Dan dia dah buat satu, dia panggil yayasan. Melalui yayasan dia bantu. Ya. Malah masa tahun berapa? Ada NGO mula-mula dulu ada dah usaha untuk mencantumkan seluruh Nusantara boleh usia Rizal. Maksudnya Uzi Rizal dia belajar di Jerman dan orang Jepun tulisannya di Eropah, di UK. Dia kata aku Melayu asal Islam, ya. Dan dia dengan orang-orang Filipina Melayu dah berusaha untuk mencantumkan seluruh Nusantara. Tapi saya macam tu katalah, siapa yang nak ambil kemerdekaan di Beijing, lalu dia matikan idea. Sebenarnya Malaysia tu idea Uzi Rizal. Saya cari mana Malaysia masa saya jadi librarian kat sekolah saya jumpa dalam Britannica. Ya. Malaysia tu mana seluruh daerah Melayu. Tu mana Malaysia? Daerah Melayu. Tapi Tunku Abdul Rahman bila kita merdeka, dia kecilkan Malaysia jadi Melaya, Sabah, Sarawak, Brunei. Kan? Jadi mereka tak kecewa juga. Mereka cuba nak tubuh juga Mafindo. Mafindo pun digagalkan juga. Lalu ditubuh ASEAN, habis. Ya? Malah tak berapa tahun dulu ada NGO Filipina datang ke sini. Nak cuba realisasikan idea yang diputuskan oleh Uzi Rizal. Ya? Sebab itulah saya cadangkan di sini oleh Tuan Masa dan Tuan Adinana. Kita cuba segera, ya, gagasan Melayu Raya itu, dan kita minta para ulama-ulama ni dan imam-imam memimpin. Dia jadi ganti Persatuan Melayu. Tak suruh tak perlu dunia Melayu atau seluruh dunia. Malah di Amerika ada dilaporkan dalam buah di Amerika tu ada tulisan Melaka. Dan saya belayar melintah lautan Pasifik. Putih Melayu belayar sebab lautan Atlantik, dia kata lautan Atlantik. Ya. Lautan Mediterranean, dia kata lautan Mediterranean. Tapi lautan Pasifik, dia tak kata lautan Pasifik. Dia kata lautan Teduh. Lautan Teduh. Sebab bila saya belayar, 1 tahun saya belayar 4 musim. Bila musim sejuk, daripada Jepun ke Amerika, tak nampak langit, memang teduh. Jadi saya yakin orang kita dah berjalan dari Hawaii. Malah Hawaii dengan ada Sultan Johor dah ada relation. Aku nak kerja yang ikut ya, saya akan berhenti. Jadi saya tutup dengan harapan Dr. Muhammad Rufa dan seorang lagi Ustaz Abdullah Muhammad Amin, dia besok kita Malaysia dan Sarah bahasa Melayu dah ada kat sana. Wallah malam. Jadi Sarah tuan-tuan semua mengikut. Kita akan ikut dan tegakkan Islam itu. Sahabat saya tanya macam mana nak tegakkan Islam melalui undang-undang darah dan air mata. Wallah malam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah di atas soalan dalam bentuk cadangan penubuhan gagasan Melayu Raya. Terima kasih. Okey, siapa yang nak tanya soalan silakan tangan. Ada 1, ada 2, ada 3. Okey, silakan dulu. Azhar kita. Boleh kuat sikit Pak, insyaAllah. Mungkin Pak dah ada beberapa kali soalan semula. Dia nak tukar common law kepada Islam semua. Okay. Yang saya tahu, Mozum tadi ada ulama, mungkin dah ada satu resolution yang establish how to change that. Mungkin ada short term atau long term, tak tahu kalau long term ini kalau dalam kuasa. Mungkin ada short term yang dah ada yang orang kata apa yang punya polisi. Saya punya link itu lah. Nak tukar dari common law. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih atas soalan yang jelas. Soalan change common law to Islam. Terima kasih. Haji. Baik, saya jawab dulu. Okey, sebenarnya tugas kita perjuangan kemenangan adalah urusan ilahi. Kita dalam demokrasi, apakah yang kita nak capaikan? Daripada kita ada komando sekarang, kita nak kembali ke Islam. Kita tak dapat lakukan dengan seorang, ini adalah kolektif dan kita adalah demokrasi. Kalau kita masih bukan demokrasi dan kita masih percaya
dia kita bukan akidah kita demokrasi, tapi kita mengambil dia sebagai jalan. Maka adakah kita bersedia orang Islam inginkan Islam? Apakah orang Islam inginkan kembali pada Al-Quran? Jawapannya tidak. Kalau itulah jawapannya, maka jangan kita harapkan untuk dilaksanakan Al-Quran di bumi kita. Tidak ada jalan ringkas, tetapi dia datang pada setiap individu. Lainlah kalau kita memilih jalan lain. Jalan lain tidak sesuai barangkali untuk sekolah Quran yang hari ini. Tetapi yang kita terbuka jalan adalah demokrasi. Kita guna demokrasi, kita tak pernah beriman dengan demokrasi. Mari kita ambil demokrasi untuk kita capaikan tujuan kita. Tapi Allah lihat apakah yang kita lakukan, bukan apa yang kita capai. Wallahualam. Terima kasih. Soalan yang pertama tadi berkaitan dengan Persoalan yang Tuan Haji tadi, saya harap dapat dibicarakan secara lebih lanjut sebab itu perkara gagasan yang besar. Walaupun sudah banyak sudah berarti persatuan yang demikian nusantaranya dengan ulamanya, dengan para sufismnya, tapi kita tak pernah barangkali dicantumkan. Dan kita harap adakan satu majlis untuk pembicaraan penuh seperti itu. Tak boleh kita secara spontan seperti ini. Kita kena ada majlis yang khusus. Wallahualam. Terima kasih. Soalan yang ketiga daripada Ya, benar. Sebenarnya kita sangat bergantung kepada bangsawan. Sebab yang menulis sejarah kita adalah bangsawan satu masa dulu. Yang menulis adalah bangsawan. Dalam konteks Melaka umpamanya, mereka yang bersama dengan bangsawan akan dipuji. Hang Tuah umpamanya. Han Jebat tidak bersama dengan bangsawan, dia dikeji. Dan sejarah kita ditulis oleh bangsawan. Kemudian sejarah kita ditulis oleh orang menang. Orang menang adalah musuh kita. Dan dalam konteks Tun Sri Lanang, dia adalah orang yang bersama dengan bangsawan. Dia menulis satu masa yang saya dikritik ramai oleh ramai orang bila saya mengatakan Tun Sri Lanang berpihak kepada Portugis untuk menentang Aceh. Dan dalam konteks Aceh ditolong oleh Osmania, maksudnya Johor bersama dengan Portugis menentang Kerajaan Islam sebagai bawah, dan seluruh alam Melayu menentang saya. Dan saya tidak pernah jawab soal itu kecuali mereka yang bertanya saya berdepan dengan saya. Oleh sebab itu orang yang menulis sejarah kita adalah orang yang bangsawan, orang yang menang, dan orang yang kalah walaupun sejarah mereka benar tersembunyi. Dan hari ini kita bercakap sejarah orang kalah. Tentulah berbeza dengan sejarah orang menang. Hari ini kita cakap sebagai orang kalah. Memang kita kalah. Wallahualam. Okey, terima kasih. Sini ada yang bertafak silakan. Persilakan. Malahan di negara kita setelah diasingkan bahawa Bugis
Minang bukan Melayu, Daratan bukan Melayu, Dayak bukan Melayu. Jadi soalan saya kata, adakah usaha dibuat di peringkat Nusantara? Sebab saya melihat Indonesia telah mengubah ibu negara dia daripada Jakarta ke Kalimantan dan digunakan nama Nusantara. Adakah peringkat ini kita ada usaha dibuat untuk menyatukan tinggi-kawan daripada Nusantara ini supaya kita bercakap satu bahasa dan kemudian sejarah ini dapat menentang satu nada dan satu bahasa yang sama. Sebab kita adalah daripada rumpun yang sama. Terima kasih soalan. Assalamualaikum. Soalan pertama, Ada satu lagi. saya lupa boleh. Soalan pertama kan dengan betul sejarah, yang kedua kan dengan usul internasional. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya dalam kata menentang arus. Sejarah mainstream ialah ke arah ke kiri, saya ke kanan. Apa yang saya sebut ini ialah sejarah yang tidak resmi. Yang kita ajar di sekolah ialah sejarah yang resmi. Bagi saya sejarah yang benar tidak semestinya secara resmi. Sejarah yang resmi tidak semestinya benar. Walaupun tidak resmi, saya masih berpegang kepada sejarah yang benar. Untuk jadikan sejarah yang kita sebut tadi ke dalam sejarah yang diajar di sekolah, apatah lagi di universiti, satu perkara yang cukup panjang perjalanan. Dia lebih kepada political will. Sebab dia untuk mengubah sejarah dia mesti melalui satu daripada kementerian. Kementerian ada menteri dia dan ini daripada atas ke bawah. Tak boleh kita cuba daripada bawah ke atas. Oleh sebab itu kita memerlukan barangkali ada adik-adik di sini yang masih muda belia satu masa menjadi menteri pendidikan dan ambillah saranan yang Tuan Haji kita sebut tadi bahawa kita perlukan sejarah yang benar. Perjuangan sangat panjang untuk mengubah sejarah yang kita sudah berkaumi dengan sejarah British, sejarah bangsawan kita untuk kita tukar menjadi sejarah yang sejati sangat sukar. Saya bagi contoh. Apabila kita kata hang tuah adalah pengkhianat, semua akan bangkit. Saya kata pelajar saya, apakah hang tuah menjadi contoh pada pahlawan Melayu? Sedangkan dia pergi mengambil tunang orang, Tun Teja untuk dijadikan sebagai isteri sultannya. Apakah seorang Islam boleh merampas tunang orang lain untuk seorang lain? Dan ini bukan sifat Islam. Dan oleh sebab itu hang tuah tidak boleh dijadikan contoh sebagai pahlawan Islam. Saya kata, tentu akan bangkit menentang saya. Apabila saya mengatakan, bukan begitu saja, hang tuah menggunakan sihir ke atas Tun Teja untuk memikatnya untuk dibawa ke neraka. Kemudian tunangnya yang bernama Megat Sri Alam bangkit untuk menentang perbuatan hang tuah. Hang tuah minta sahabatnya hang jebak tikam Megat Sri Alam daripada belakang. Orang kata hang tuah orang yang pendekar hebat, punya penakut kepada Megat Sri Alam sebab dia tikam di belakang. Kalau saya sebut seperti itu, tentulah sejarah yang terbalik sama sekali. Tetapi sejarah saya lihat daripada sejarah rakyat. Kalau lihat daripada sejarah bangsawan, hang tuah hero. Tengok daripada sejarah barat, daripada rakyat, hang jebak yang hero. Oleh sebab itu, daripada mana kita lihat sejarah kita, maka itulah cabaran untuk sampaikan ke dalam kurikulum kita. Yang kedua ialah kita satu rumpun benang. Barangkali dari segi geografi, dari segi politik kita sukar untuk sambungkan, tetapi kita ada cara lain. Pendidikan, budaya, bahasa. Inilah yang kita harapkan. Jadikan dulu. Kita pilihlah dulu bahasa kita yang utama, bahasa Melayu sebagai bahasa mengikat untuk seluruh Asia Tenggara umpamanya yang kita sebut sebagai Nusantara. Dan kalau itu tak dapat kita lakukan, apatah kita lakukan yang lain. Kalau kita dapat lakukan dengan perjanjian dengan Indonesia, dengan Brunei di atas satu kalimah bahasa, itu sudah mengikat kita dalam satu rumpun yang lebih luas. Kalau itu tak dapat kita lakukan, yang lain sukar untuk kita teruskan. Ekonomi barangkali kita boleh lakukan tetapi terhad. Sebab kita juga terikat dengan perundangan masing-masing, dengan polisi masing-masing. Dan kalau kita boleh dapat ikatkan Islam dan untuk kita raya bersama pun, tuan-tuan. Saya adalah pernah jadi ahli astronomi, jakim untuk menentukan awal bulan puasa dan sebagainya.
pun tidak mudah untuk kita berkompromi antara satu negara dan negara. Sebab kita ada syarat-syarat yang kita masing-masing pakar kita pegang padanya. Sebagai contoh ialah apabila kita untuk menentukan awal bulan, maka kita harus beberapa syarat. Syarat ini kadang-kadang tidak ditepati oleh sebuah negara yang sepenuhnya. Itu pun sukar untuk lakukan. Tapi kita berdoa supaya perkara ini dikurangkan dan kita akan menjadi satu bangsa yang satu rumpun, satu agama, satu budaya. InsyaAllah. Allahumma amin. Okay, alhamdulillah, dan soalan terakhir. Ada dua lagi. Mau lagi lagi. Oh, okey. Silakan. Okay, terima kasih. Apakah bahasa Melayu daripada Nabi Ibrahim? Kalau kita tidak ada catatan yang ditulis oleh sejarah, tetapi kalau kita buka buku sejarah ditulis oleh Ibn Athir, Al-Kamil Bit-Tarikh. Al-Kamil Bit-Tarikh menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim AS selepas kematian Sarah dan orang hajinya bernama Konturah. Konturah ini datang pada timur. Tidak sebut daripada mana, tetapi daripada timur. Ia mengasuh Nabi Ishak dan Nabi Ishak, yang mengasuh Nabi Ishak. Apabila Sarah telah meninggal dunia, maka Nabi Ibrahim mengahwini Konturah dan melahirkan 6 orang anak. Dan ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan boleh cek dalam tafsir Al-Qurtubi yang menjadi rujukan utama saya. Dia menyebut nama 6 orang anak Konturah. Dan Al-Qurtubi menyatakan bahawa pada zaman akhir anak Konturah akan datang untuk menghancurkan Baghdad. Anak Konturah akan datang untuk menghancurkan Baghdad. Yang kita tahu dalam sejarah, yang datang menghancurkan Baghdad ialah orang Mongol. Dan ahli tafsir hampir sepakat mengatakan antara anak Konturah ialah bangsa Mongol. Dan ada 6 orang anak Konturah. Yang pertama nama Madian, yang kedua nama Madan. Madian kekal di Timur Tengah dan menghasilkan satu bangsa dipanggil bangsa Madian yang diutuskan Nabi Syuaib AS. Yang 5 lagi tidak pasti, tetapi diminta oleh ayahandanya Nabi SAW supaya makmurkan sebelah timur. Itu disebut oleh Ibn Athir, bukan daripada saya. Daripada Ibn Athir, tuan-tuan boleh rujuk kitabnya Al-Kamil Bit-Tarikh. Kemudian disokong oleh Qurtubi, Syekh Qurtubi, Imam Qurtubi yang menulis kitab. Di dalam kitab tafsirnya dia menghuraikan tentang keturunan Konturah. Dan daripada Ibn Athir mengatakan antara satu jalurnya ialah ke alam Melayu. Itu pendapat daripada Ibn Athir. Dengan ini ada penulis yang buat kesimpulan bahawa bangsa di kawasan Asia Tenggara daripada salah seorang anak Konturah. Kebetulannya ialah di kawasan Campur tadi ada satu kota namanya Konturah. Di kota di sebelah tak jumpa pula. Di Campur ada satu namanya kota Konturah. Dan ini lebih menguatkan yang mereka mengatakan Konturah itu datang dari Selatan Timur. Itu saja maklumat yang kita dapat. Lain pada itu tidak ada maklumat. Selain pada itu tidak ada maklumat yang jelas. Yang ada maklumat daripada Ibn Athir, yang kedua daripada Qurtubi yang saya dapati, dan yang ketiga tuan-tuan ada maklumat daripada At-Tabari. Saya cantumkan 3 maklumat, At-Tabari, Al-Qurtubi dan Ibn Athir. Maka pernah saya sebut dalam kuliah saya bahawa ibu orang Melayu ialah Konturah berdasar ketiga tadi. Maka orang etek saya pula mengatakan saya yang kata. Saya kata saya baca daripada 3 kitab tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Hang Tuah. Apa salah saya lupa? Mitos atau kolonial? Hang Tuah bukan mitos. Hang Tuah ada kisah dia dalam sejarah Patani.
Dalam sejarah petani, Hang Tuah ada Telaga Hang Tuah depan Masjid Gresik. Di dalam catatan manuskrip yang tak saya temui, manuskrip Kota Raja juga menceritakan tentang Hang Tuah. Hang Tuah ialah seorang panglima Melaka yang dijemput oleh Sultan Patani untuk datang ke Patani sebab Hang Tuah telah berjaya mengalahkan Siam di Melaka. Oleh sebab itu Patani ketika itu terpaksa menolong Siam. Tetapi Patani mengatakan kepada kamu Hang Tuah, kami harapkan sebab kami tidak boleh menentang Siam sebab kami sedang bergabung dengan Siam. Sekarang kami harap kamulah yang menentang Siam habis-habisan. Dan tentera kami, tentera Patani akan diserah pada kamu Hang Tuah. Dan Hang Tuah dapat mengalahkan Siam dan dijemput ke istana Patani. Hang Tuah bersama dengan rombongannya berkampung di depan Masjid Gresik. Dan mereka membuat satu perigi yang kekal hari ini namanya Telaga Hang Tuah. Di Melaka ada perigi Hang Tuah, di Patani ada Telaga Hang Tuah. Itu sejarah Patani. Sejarah Kota Raja juga menyebut Hang Tuah berkawan dengan Raja Moyong. Moyong ialah anak kepada Raja Besiong Kedah. Dan Raja Besiong singgah di Senggora melahirkan Raja Moyong. Raja Moyong sempat berkawan dengan Hang Tuah. Cross check ada dua maklumat Hang Tuah dalam sejarah Patani. Yang ketiga ialah sejarah tentang Kerajaan Cermin Kelantan. Kerajaan Cermin mencatatkan Hang Tuah bertapa dengan Adiputra di Patani, di Cermin. Dan kubur Adiputra tertuan terdapat di Patani. Besar kemungkinan Hang Tuah bukan berguru di Gunung Ledang sebagaimana ditulis oleh Tuan Silalang, tetapi berguru dengan Adiputra yang kubur Adiputra ada di Cermin, Tanah Merah sekarang. Dan sejarah ini saya yakin Hang Tuah wujud, tetapi Hang Tuah tidak sebagaimana yang diagungkan oleh orang Melayu. Dia banyak cacatnya. Dari segi Islam dia banyak cacatnya. Oleh sebab itu untuk kita jadikan dia sebagai ikon Islam Melayu, kita harus berhati-hati sebab yang dia contoh tidak menggambarkan Islam sepenuhnya, bahkan kadang-kadang menentang Islam, termasuklah menggunakan sihir, membunuh tunang orang dan merampas tunang orang. Tiga perkara yang tidak boleh dimaafkan Islam. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Dan kita bagi peluang kemasan kepada muslim-muslim. Semua soalan tadi, insyaAllah yang lelaki ini dah Melayu. Muslimat diberikan dalam Melayu. Ada yang salah? Satu soalan. Alhamdulillah. Silakan. Bagaimanakah kita nak menekankan hak kita sebagai seorang Melayu jauh ini akan kekal dan dipertahankan, sama ada melalui agama, adab atau akhlak? Itu je. Terima kasih. Ya, orang Melayu kita tidak boleh lari daripada Islam dan akhlak. Bila kita lepas Islam, terkecah dalam Melayu kita. Mari kita kembali semula kepada Islam dan kita membentuk jati diri kita sebab kita lihat ada sejarah. Kita sangat hina dengan amalan kita, Islam yang makan kita. Sekarang apabila kita mencari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Allah memuliakan kita dengan Islam. Azanallah bil Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam. Sekiranya kita mencari selain Islam, kita akan dihinakan Allah SWT. Dan marilah kita kembali kepada Islam. Carilah kumpulan yang inginkan kembali kepada Islam. Dan jangan kita terpengaruh dengan fitnah yang sangat banyak akhir zaman ini, sebab kita akan berdepan dengan Allah SWT. Kita akan ditanya soalan pertama, bila kita mati, siapa Tuhan kamu? Ma Rabbuk? Apakah kita boleh jawab Allah Rabbi, sedangkan seluruh kehidupan kita tidak berpayung kepada Islam? Undang-undang tertinggi negara kita bukan Islam, sistem ekonomi kita bukan Islam, pendidikan kita bukan Islam, budaya kita bukan Islam. Dan apakah kita boleh mengatakan Allah Rabbi? Saya tak boleh. Marilah kita sedar dan kita kembali azam, dan kejayaan bukan usaha kita. Tujuan kita lah perjuangan. Perjuangan adalah tugas kita, kemenanganlah usaha ilahi. Dan mudah-mudahan kita dapat kembali bersama keagungan kita sekiranya kita kembali berpegang kepada kekuatan Islam, akhlak dan juga budaya kita. Wallahu a'lam. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya ada bawa buku saya, tetapi bukanlah benar-benar tentang sejarah Melayu, tetapi sejarah perjuangan
perjalanan saya ke banyak tempat dalam negeri dan juga luar negeri, dan ucapan saya ataupun kuliah saya di tempat-tempat saya pergi itu, dan saya ada buku atau yang berminat boleh ada di luar, tak banyak, dan saya terlebih dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tangan dan kedua soalan yang akhir hidup ini. Soalan ditanya oleh muslimat. Nahnu qaumun azallahu Islam. Kita di satu kaum kita salah Arab Melayu yang muliakan kalian Islam. Saya kira itu conclusion dari segala yang disebutkan tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan terima kasih kepada Fadil Prof. Mustafa. Sudah tadi lain kali saya kita boleh jumpa lagi. Setuju tuan-tuan? Banyak khazanah-khazanah yang saya kira perlu kita ambil daripada Prof yang perlu dikongsi oleh kita dan generasi yang akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sekali yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita boleh menyuarakan lagi kepada profesor yang akan diadakan dari masa ke masa. Dan kita ada sediakan jamuan untuk muslimat telah pun tersedia, dan muslimin masih lagi dalam perjalanan bawah kepada restoran, insyaAllah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita mendapat sama manfaat. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Fadil Prof. Tanggung dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan-tuan ya, muhtaraf. Sebenarnya nama isteri ambil gambar boleh.